أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي يسر ولا تعسر فإن التيسر عليك يسير ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, hari ini 1 Muharram 1443 Hijrah. Dan semua sekarang di Malaysia kita bercuti sempena menyambut Ma'al Hijrah. Apa sebenarnya Ma'al Hijrah ni? Pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 ataupun 13 tahun yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, iaitu satu negeri tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian dalam fasa 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah buat umat Islam di kota Mekah, tak sampai 300 orang Islam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di kota Mekah tu banyak cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pada awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lepas sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, kali ini kamu kena berdakwah, sampaikan Islam secara terbuka, terang-terangan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan Islam secara terbuka di Bukit Safa. Pada saat itulah penentangan kaum Quraisy, kaum musyrikin Mekah tidak berhenti. Tak berhenti daripada awal peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy yang ada dekat situ bagi tahu, wahai sekalian, aku ini adalah pesuruh Allah. Allah mengarahkan, sembahlah Tuhan, hanya Allah. Tinggalkan berhala-berhala kamu. Sesungguhnya kamu akan dimatikan dan kamu akan hidup semula. Kemudian kamu akan dihitung sama ada dosa ataupun pahala kamu. Kamu akan ditimbang, akan ditentukan sama ada kamu akan kekal selama-lamanya di syurga ataupun kekal selama-lamanya di neraka. Abu Lahab, orang yang pertama sekali menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka Muhammad, kamu himpunkan kami untuk cerita benda ni. Dan pada mula itulah Islam dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang habis-habisan. Dengan cara apa? 13 tahun ya. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tak sampai 300 orang yang masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal dakwah secara terbuka tu dah penentangan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dibaling batu, rumah Rasulullah diletakkan najis, Abu Lahab meletakkan, isteri Abu Lahab letak duri-duri di setiap laluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak solat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan janin unta di atas kepala. Kita belum lagi solat, orang letak janin unta yang busuk dekat atas kepala kita. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan janin unta.
Lagi berat lagi apabila orang Islam pada ketika itu diseksa. Sudahlah digunakan permainan psikologi oleh orang-orang musyrikin dengan membuat mimik muka, dengan mengejek-ngejek orang Islam, dengan berlakunya peristiwa pemboikotan. Umat Islam diboikot selama mana? Selama 3 tahun. Sehinggakan para sahabat terpaksa makan daun-daun kering dan juga menyebabkan gigi mereka, bibir mereka pecah-pecah. Kita bayangkan juga orang Islam pada ketika itu diseksa. Dan seksaan orang Islam ketika itu mengarah ke arah kematian. Maksudnya seksaan tu menuju ke kematian. Macam mana kita tengok dengan keluarga Sumayyah. Sumayyah ni disula. Disula daripada kemaluannya sehingga keluar. Cepat ke mati macam tu? Sakit mati tu. Belum tentu apabila disula tu terus mati. Tapi demi menjaga Islam, Sumayyah syahid. Manakala suami dia Yasir pun mati apabila ditombak. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu dipanggang, dan apabila sampai di zaman pemerintahan Umar, kesan tulang dia tu terkeluar tu nampak sampai zaman Umar. Maknanya siksaan ni berat. Apabila melihat siksaan ni berat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan beberapa orang Islam ataupun sekumpulan Islam untuk berhijrah dulu ke Habsyah. Sebab apa? Hijrah pada ketika itu tidak diwajibkan lagi. Tidak diwajibkan lagi dan mereka pergi. Rasulullah tetap kekal. Sebab apa? Rasulullah hanya mendengar arahan Allah. Setiap tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diberi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nampak keadaan yang berat macam ni, sebab apa? Islam minoriti ketika itu. Kemudian musyrikin menggunakan ataupun mengarahkan segala-galanya untuk menghancurkan ataupun memadamkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengarahkan Muhammad kali ini kena berhijrah. Berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan berhijrah ke Madinah? Pertama sekali adalah penduduk Madinah ketika itu sudah mula menerima Islam. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar nuqaba. Nuqaba ni atas salah satu kumpulan dakwah yang Rasulullah hantar. Yang ada di situ adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hebat Mus'ab bin Umair ni. Dia punya kisah, dia seorang remaja yang meninggalkan kekayaan demi Islam. Kalau kita tengok kisah-kisah para sahabat 1400 tahun dahulu, kita boleh kata ini adalah kisah-kisah dongeng. Sebab iman yang seperti itu dah tak wujud lagi dah, ataupun kurang dah untuk kita nak bandingkan dengan iman akhir zaman sekarang ni. Jadi Mus'ab bin Umair ni pergi bersama dengan Abdullah bin Umi Maktum. Pergi ke Madinah dan berdakwah. Dan mereka berdakwah di Madinah. Jadi Madinah ni hati mereka bersih. Bersih. Salah satunya sebab apa? Sebelum kedatangan ataupun kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Madinah ada orang Yahudi. Di mana orang Yahudi ini yang membaca kitab Taurat dan Injil, dan mereka memahami kelahiran ataupun ciri-ciri Nabi akhir zaman ni, dan mereka kata dekat penduduk Madinah ni, penduduk Madinah, Arab Madinah ni, apabila datangnya Nabi kamu, Nabi yang kami yakin dan pasti ianya datang daripada keturunan Bani Israel, kamu semua ini akan dibunuh dan akan dipenggal. Tapi kalau Nabi itu turun pun, mustahil Nabi itu akan membunuh umat dia. Tapi Yahudi ni perangai dia daripada dulu lagi, dengan sikap takbur dia, bangga diri, riak dia tu, dia kata macam tu. Jadi penduduk Madinah ni, dia menunggu Rasul akhir zaman tu dalam keadaan
ketakutan dan risau. Dan apabila dakwah diberikan daripada nuqabat yang dihantarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum, penduduk Madinah ni suka. Arab Madinah ni suka. Sebab apa? Rasul itu bukan dari kalangan Bani Israel yang seperti digembar-gemburkan oleh penduduk Yahudi yang berada di Madinah tu. Rasul akhir zaman ni datang daripada Arab. Daripada Arab Quraisy. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ni semua gembira. Gembira bukan kepalang kerana Rasul itu adalah bukan daripada Bani Israel. Jadi kita berbalik semula macam mana peristiwa hijrah ni. Peristiwa hijrah ni berlaku apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat arahan daripada Allah untuk berhijrah. Tapi umat Islam dah pergi berhijrah dahulu, sekumpulan besar, dan hijrah ketika itu adalah wajib. Kemudian bila Allah mengarahkan Muhammad, kamu dah boleh hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak, kalau hari ini kita tengok rumah Rasulullah 15 meter daripada Marwah. Yang kita sa'i tu Safa Marwah tu 15 meter dari situ. Terletaknya dahulu di situ rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah. Di situlah Rasulullah SAW membesarkan anaknya, semua anaknya, dan di situlah bermulanya peristiwa hijrah. Jadi orang Quraisy ni dia dah buat satu mesyuarat tergempal apabila dia mengumpulkan ke semua kabilah-kabilah yang ada dan pemimpin Mekah yang kanan. Mereka kata apa? Mereka kata Muhammad dan pengikutnya dah berhijrah. Dia kata, pengikut Muhammad dah berhijrah ke Madinah. Kita kena buat satu keputusan yang drastik dan muktamad. Jadi mereka bincang, ada yang kata kita kena penjarakan Rasulullah. Lepas kita nak penjarakan Rasulullah, orang tak bersetuju. Kemudian iblis ketika itu yang menyerupai orang tua yang hodoh, dia bagi cadangan, kita bunuh Muhammad. Dia kata tak boleh, kita tak boleh bunuh Muhammad. Sebab apa? Bani Hashim ataupun ahli keluarga kabilah Rasulullah tak akan membiarkan orang membunuh, pasti akan membalas dendam semula kalau Muhammad ini dibunuh. Jadi iblis ni bagi cadangan yang berupa dengan lelaki tua ni. Dia kata kita bunuh Muhammad dan setiap kabilah menghantar wakil. Dan setiap kabilah yang menghantar wakil itu terdiri daripada pahlawan-pahlawan yang ada dalam setiap kabilah, mestilah membenamkan senjata ke tubuh Rasulullah. Jadi nak kata siapa yang bunuh Rasulullah ni jadi ramai. Jadi Bani Hashim tak dapat nak balas dendam. Sebab apa? Yang membunuh tu terlalu ramai. Jadi mereka bersetuju dengan cadangan iblis yang berupa. Masa tu mereka tak tahulah yang itu adalah iblis, tapi iblis itu berupa dengan lelaki tua yang hodoh bagi cadangan tu. Jadi malam tu juga mereka mengumpulkan semua pahlawan-pahlawan daripada setiap kabilah pergi kepung rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak kepung rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah pada masa tu diberitahu oleh Jibril bahawa rumah Rasulullah sudah dikepung. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung. Jadi kalau ikut logik akalnya, mustahil untuk Nabi keluar dalam keadaan selamat, sebab yang datang tu nak menghabiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengarahkan Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat baringan Rasulullah. Dan sebelum Rasulullah pergi, Rasulullah bagi tahu kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, di rumah aku ni ada beberapa barang-barang orang-orang Mekah. Maksudnya barang-barang berharga yang diarahkan oleh orang Mekah ataupun yang diamanahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disimpan. Jadi
Lihat yang pertamanya, yang ini benda yang paling saya berfikir. Sebab apa? Mereka menentang Rasulullah, tapi untuk nak menyimpan, punyalah dulu di kota Mekah ni tak ada seorang pun yang jujur. Semuanya kaki penyamun. Sampai nak simpan barang dalam rumah sendiri pun tak percaya dengan ahli keluarga. Sebab kalau simpan sikit, letak duit RM10 atas meja, mesti kejap lagi ada orang ambil. Jadi dia letakkan barang amanah ni dekat siapa? Siapa lagi masa tu yang amanah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia letak ke rumah Muhammad. Banyak barang tu dekat rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menentang Muhammad. Dia tahu Muhammad ni jujur, Muhammad ni benar. Tapi untuk nak menerima Islam, mereka tak nak. Mereka tak nak dan mereka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling ajaib lagi, ada di antara yang kepung rumah Rasulullah tu, barang amanah dia ada dekat dalam rumah Rasulullah. Tapi dia nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya tak boleh terima. Yang sebenarnya adalah orang musyrikin ni mengiktiraf kebaikan amanahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tapi mereka lawan atas dasar apa? Atas dasar kepercayaan nenek moyang, keagungan istiadat mereka, sehingga mereka menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila nak keluar tu, mesti akan dibunuh. Sebab apa? Semua dah keliling rumah dengan senjata yang tajam untuk membunuh Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini keluar dalam keadaan yang membaca surah Yasin. Sampailah dekat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Sampai kat situ ayat tu. Kemudian waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Ayat tu, sampai habis ayat tu, Rasulullah keluar, mereka semua tidur. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan mereka tidur itu, Rasulullah lalu. Rasulullah melihat muka dan Rasulullah kenal. Sebab apa? Rasulullah adalah orang Mekah. Rasulullah nampak muka-muka yang nak membunuh mereka. Dan muka-muka itu ada barangan berharga yang Rasulullah simpan di rumah Rasulullah. Punyalah tak malu nak bunuh Nabi, sedangkan Nabi menjaga harta-harta mereka dekat rumah Nabi. Jadi bila Nabi nampak tu, Nabi ambil pasir, Nabi letak dekat kepala mereka. Bukan Nabi nak hina, bukan Nabi nak dendam, bukan Nabi nak, kalau kita lah, jentik hidung pun dah jadi dah. Nabi nak bagi tahu bahawa aku Muhammad, pesuruh Allah, dah lalu dah dekat depan kamu. Nak bagi tahu isyarat itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke rumah siapa? Pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rumah Abu Bakar ini terletak di Hotel Hilton. Dekat Hotel Hilton ada satu musalla Abu Bakrin. Dekat situ, tapak itulah rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila dekat rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Muhammad datang, dia ketuk rumah Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, Allah dah arahkan dah. Allah dah izinkan aku untuk berhijrah. Sukalah Abu Bakar ni, gembiranya hati dia. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menemani kamu. Abu Bakar tak perlu minta izin, sebab memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ajak Abu Bakar pergi sama-sama berhijrah. Abu Bakar dengan Rasulullah ni berkawan daripada sejak kanak-kanak lagi. Sahabat baik, sehingga kan matinya Abu Bakar dengan Rasulullah umur yang sama, 63 tahun. Hari yang sama, maksud hari yang sama itu adalah hari Isnin. Kemudian dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punyalah, inilah cerita sahabat syurga, persahabatan yang menuju ke syurga. Sampai dekat Abu Bakar tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak, wahai Abu Bakar, Allah dah arahkan aku untuk berhijrah, dah izinkan aku untuk berhijrah. Aku nak ajak kamu teman. Ya Rasulullah, aku memang sudah pun bersedia. Dan ada 2 unta. Unta yang terbaik yang aku sediakan memang untuk aku mendapatkan keizinan ini. Untuk pergi mana? Untuk pergi berdakwah. Atau untuk pergi berhijrah. Unta ni ada macam-macam jenis. Ada unta daging untuk makan. Ada unta untuk berlumba. Ada unta untuk bermusafir. Dan unta yang paling mahal adalah unta
untuk bermusafir. Bila sampai Rasulullah SAW ni nak pergi, Rasulullah kata tak terima. Aku tak akan terima melainkan dengan bayaran unta ini. Lalu Rasulullah membayarnya dengan sebahagian harga. Kemudian pergilah mereka berhijrah. Rasulullah tidak menggunakan jalan biasa ke Madinah. Contoh dari sini, ini kota Mekah, ini Madinah. Rasulullah tak terus pergi sini. Rasulullah menggunakan jalan belakang. Jalan belakang, jalan yang tak pernah digunakan lagi oleh orang Islam ataupun sesiapa kalau nak pergi ke Madinah. Jadi, bila nampak peristiwa itu, Rasulullah pergi menuju ke belakang. Maknanya tak menuju ke Madinah. Rasulullah pergi dan bersembunyi dahulu di mana? Di Gua Thur. Gua Thur ni tinggi. Dia tinggi, lebih tinggi lagi daripada Gua Hira. Alhamdulillah saya dah pergi dah. Tapi saya tak mendaki lah. Memang tinggi. Orang kata nak ambil masa mendaki tu, kalau orang biasa ambil masa 3 jam. 3 jam. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar naik ke Bukit Thur tu. Dalam tu ada gua Arab dia tak dalam macam kita. Kalau kita gua Kelang tu dalam, siap boleh, dalam tu boleh buat rumah lagi gua dia. Tapi gua Arab ni dia kecil, dia macam kemah. Dia macam kemah, suasana kemah. Masuk dan dalam dia kecil saja, boleh beberapa orang je masuk. Jadi di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar duduk di situ. Jadi orang Quraisy ni dia dah sedar dah, Muhammad tak ada dekat rumah ni. Dia buat satu pengumuman besar-besaran, sesiapa yang dapat Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta 100 ekor unta ni jumlah yang terlalu banyak. Kalau satu ekor unta pun harga dalam 8,000. Bayangkanlah 100 ekor unta, hampir 800,000 sekian lah jumlahnya. Kiranya kalau dibawa ke zaman ini pun masih lagi menjadi seorang jutawan lah, hartawan. Diarahkan. Jadi semua penjejak Mekah ni yang hebat-hebat ni, penjejak Mekah ni dia tahu kalau jalan ni tapak kaki ni tapak kaki unta, tapak kaki ni menuju ke arah mana. Kalau bau ni, dia penjejak. Diupahnya penjejak ni untuk mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjejak ni kata sampai dekat kaki bukit Thur tu, dia tunjuk Muhammad berada di atas sana. Mereka pun pergi, macam mana ni? Kita nak pergi ke tak ni? Wahai menteri-menteri sekalian. Dia kata, mari kita pergi. Naiklah sampai atas tu, sampai dekat gua tu. Gua tu kecil je. Orang tu kata, penjejak tu kata, Muhammad ada dekat dalam ni. Dalam ni maksudnya kena tunduk sikit je. Tunduk sikit nampak dah. 2 saat je, 1 second je, tunduk. Nampak dah Muhammad. Sampailah masa tu Abu Bakar dia risau. 3 hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Abu Bakar, dan banyak kisah indah di dalam tu, tapi saya tak ceritakan sebab nanti akan jadi lama. Sampai dekat situ, sampai dekat gua tu, kaki bukit tu, dia kata, Muhammad dekat sini. Jadi Abu Bakar dalam ni risau. Jadi Rasulullah nampak Abu Bakar ni risau. Dia kata dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa dengan kamu ni? Ya Rasulullah, kalau kita ni dah memang dapat diketahui. Kalau lah sebab apa, mereka dah nampak dah kaki-kaki orang-orang Quraisy yang ada dekat situ. Dia kata, kalaulah mereka tunduk sikit saja, pasti kita akan terdedah lokasi kita ni. Keluarlah perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannuka bisnain Allahu salis. Wahai Abu Bakar, adakah kamu menyangka kita berdua sedangkan Allah bersama kita? Wahai Abu Bakar, Allah pasti akan memberikan perlindungan dan bantuan buat kita. Dan pemimpin Quraisy tak percaya. Dekat depan tu, dalam gua tu ada Muhammad. Sebab apa? Ada sarang burung merpati, ada sarang labah-labah penuh. Mustahil Muhammad boleh masuk dalam ni dalam keadaan sarang labah-labah ni tak tercemar sedikit pun. Jadi dia kata, kamu ni tak betul ni. Jadi turun.
turun dan Allah telah menyelamatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gua tu. Dipendekkan cerita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke Madinah, tapi ada satu penjejak yang hebat ni, dia adalah paling legend lah, iaitu Suraqah. Suraqah ni dia hebat, dia kejar dan dia dah nampak dah Muhammad. Dia pacu kuda dia nampak dah Muhammad. Dia pacu kuda dia Muhammad, dia pacu, jatuh dia. Dia bangun, dia pacu lagi, jatuh lagi sampai 3 kali. Dia kata ini sesuatu yang aneh. Tak pernah aku menunggang kuda, memacu kuda. Dia seorang penunggang kuda yang hebat dan penjejak yang hebat, jatuh sampai 3 kali. Barulah Suraqah ni kata, maka percayalah aku bahawa lelaki ini adalah pesuruh Allah. Maksudnya lelaki ini dijaga oleh Tuhannya. Sebab dah sampai 3 kali jatuh. Jadi Suraqah ni sampai 3 kali jatuh, dia jerit. Maknanya dia nampak lah dia jerit. Dia jerit Muhammad. Dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam toleh. Kemudian dia kata, beginilah, Quraisy menawarkan 100 ekor unta buat aku. Kalau aku dapat kamu hidup ataupun mati. 100 ekor unta. Boleh tak bagi apa-apa tanda yang mengatakan aku telah mendapatkan kamu, supaya aku dapat tuntut, tak dapat 100 ekor unta, dapat sikit pun jadilah. Lalu Rasulullah menawarkan kepada Suraqah, mahukah kamu aku hadiahkan gelang Maharaja Kisra, iaitu Parsi. Ini kisah, hadis ini berkaitan dengan kisah penawanan Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap kota Konstantinopel satu hari nanti. Mahukah aku hadiahkan kamu? Mana ni Suraqah nak percaya? Muhammad ni dah lah dia orang buangan. Dia tak ada apa-apa. Muhammad nak bagi gelang tangan Maharaja Kisra yang besar tu, yang penuh dengan permata tu, yang lebih mahal daripada 100 ekor unta tu. Mustahil lah. Tapi dia percaya. Dia kata nak. Okey, baiklah, aku nak. Tapi nanti satu kisah nanti apabila Umar zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia dapat tawan Konstantinopel nanti, dia akan hadiahkan. Itu kisah ataupun tajuk khas penawanan kota Konstantinopel, dan hadiah daripada Maharaja Kisra, gelang tu dihadiahkan kepada Suraqah. Sebab apa? Mendengarkan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab lain. Jadi baliklah, lepaslah, berjayalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, dan semua menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gembira. Dengan paluan Tala'al Badrul Alaina. Semua suka. Sebab apa? Sebab kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dah Islam hampir 500 orang. Ramai dah orang, semua suka dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, membina kekuatan Islam, membina ummah Islam, membina kerajaan Islam yang kukuh di Madinah. Walaupun 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, dengan orang-orang Mekah menentang Rasulullah, kerasnya hati mereka, tak menerima Islam. Tapi apabila Madinah, Allah tunjukkan cahaya Islam, mereka menerima Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatu kaum Aus dan Khazraj, di mana memang mereka berperang, disatukan semula dengan atas dasar persaudaraan. Kaum Muhajirin dan Ansar pun bersatu atas dasar Muhajirin ni adalah daripada Mekah, Ansar ni adalah penduduk tetap Madinah, disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya adalah para sahabat dan umat Islam berhijrah dalam keadaan bukannya mereka packing barang, angkat, bawa lori, loading barang, semua harta diorang bawa pergi ke Madinah. Tak, mereka pergi saja sehelai sepinggang, harta ditinggalkan. Kita jangan sangka orang yang berhijrah tu harta dia, orang hartawan dahulu, harta dia harta setakat
padang pasir kot. Harta yelah harta orang dulu kampung kan. Duduk di orang-orang zaman dahulu, padang pasir. Tak, kita jangan anggap macam tu. Sebab apa? Abdul Rahman bin Auf, waktu dia wafat tu, nak difaraidkan hartanya tu, kena pakai tukul. Nak pecahkan emas tu. Maksudnya kalau pakai tukul, ialah bongkahan emas. Kena pecahkan. Mereka tinggalkan semua harta demi menyelamatkan agama mereka. Semua ditinggalkan. Tinggal rumah dekat sana, perabot-perabot dalam semua tinggalkan. Mereka hanya bawa diri mereka dan sedikit bekalan makanan dan pakaian untuk berhijrah. Kalau kita lah 1443 sekarang ni, kita nak gunakan kaedah tu, boleh tak? Allah arahkan kita berhijrah, kita tinggalkan semua tu. Nak tinggalkan rokok pun ulama' dah fatwa kan, rokok itu haram. Kan, mufti dia kata, ada sebahagian kata rokok itu haram, tapi kita masih lagi hisap. Kita nak tinggalkan rokok pun susah. Ini kan pula kita nak tinggalkan, nak berhijrah ke arah kebaikan. Jadi kena azam, berdoa, hari-hari berdoa. Jangan putus harap. Sebab apa? Selagi mana orang itu tak dimatikan oleh Allah, selagi itulah dia berpeluang nak masuk syurga Allah dan mendapat redha Allah. Jangan pernah putus asa. Sebab Allah kata, aku seperti sangkaan hamba aku. Jadi sangka baik dengan Allah, insya-Allah Allah akan melayan kita, menyantuni kita seperti apa sangkaan kita. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'al hijrah 1443 hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan hidup baru, azam baru dengan mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulullah dan menyantuni semua orang-orang yang ada, yang kita dipertanggungjawabkan. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk dan lemah adalah kelemahan saya sendiri. Terima kasih kerana menonton perkongsian yang sikit ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum.